Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas Islam atau kelas Bahasa Arab bagi tingkatan 3, pada hari ini kita akan belajar satu tajuk baru, iaitu Al-Asma'ul Khamsatu. Al-Asma'ul Khamsatu. Apakah yang dimaksudkan dengan Al-Asma'u? Al-Asma'u kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu adalah kata nama, isim ataupun kata nama al-khamsatu yang 5. Baiklah, bila kita sebut perkataan al-asmaul khamsatu, maka ada 5 kata nama yang duduk ataupun yang terletak di bawah tajuk ini. Jom kita tengok apakah 5 kata nama tersebut. Yang pertama, abun. Abun maksudnya ayah. Yang kedua, fu maksudnya mulut. Yang ketiga, akhun maksudnya saudara lelaki. Kemudian zu maksudnya orang yang mempunyai ataupun yang memiliki. Seterusnya, hamu maksudnya datuk. Baiklah, saya ulang sekali lagi. 5 kata nama yang duduk di bawah kategori al-asma'ul khamsah. Abun, ayah. Fu, mulut. Akhun, saudara lelaki. Zu, orang yang mempunyai. Hamu, datuk. Baiklah, kenapakah 5 perkataan yang Ustazah bacakan tadi ini terletak di bawah kategori al-asma'ul khamsah, ataupun kenapakah kelima-lima perkataan ini dinamakan dengan al-asma'ul khamsah, kata nama yang 5? Baiklah, ada sebabnya kenapa kelima-lima perkataan ini dinamakan sebagai al-asma'ul khamsah. Hanya 5 perkataan ini sahaja terletak di dalam kategori al-asma'ul khamsah. Maksudnya, bila sebut al-asma'ul khamsah, tak ada perkataan lain. Asma'ul khamsah tu hanya melibatkan kelima-lima perkataan ini sahaja, iaitu abun, fu, akhun, zu dan hamu. Okey, baiklah. Sekarang kita tengok pula kenapa. Apakah sebab kelima-lima perkataan ini dinamakan asma'ul khamsah? Ada sebabnya. Sebabnya adalah kerana kelima-lima perkataan ini tidak menerima. Baik, mohon salin semua. Kelima-lima perkataan ini dinamakan asma'ul khamsah kerana kelima-lima perkataan ini tidak menerima baris dhammah atau fathah atau kasrah di hujungnya. Baiklah, cuba kamu lihat pada perkataan abun. Abun ada 3 perkataan, ada 3 pecahan perkataan. Abun boleh pecah kepada abu, boleh pecah kepada aba dan boleh pecah kepada abi. Baiklah, jika kamu tengok abu berakhir dengan huruf waw di hujung. Abu, perkataan ini berakhir dengan huruf waw di hujung. Baiklah. Perkataan aba berakhir dengan huruf alif di hujung. Manakala perkataan abi berakhir dengan huruf ya di hujung. Jika kamu lihat pada setiap huruf di hujung perkataan abu, aba dan abi, maka kamu lihat hujung-hujung perkataan ini tidak berbaris. Waw tidak berbaris, alif tidak berbaris, ya tidak berbaris. Maksudnya di sini, asma'ul khamsah itu tidak boleh dibariskan di hujung. Bila perkataan tersebut tidak boleh dibariskan di hujung,
maka digantikan dengan huruf waw. Abu, diletakkan huruf waw di hujung untuk disesuaikan dengan baris dhammah. Aba, diletakkan huruf alif di hujung untuk disesuaikan dengan fathah. Abi, diletakkan huruf ya di hujung untuk disesuaikan dengan kasrah. Maksudnya di sini, perkataan-perkataan yang menjadi asmaul khamsah tidak diletakkan baris di hujung perkataan sama ada baris fathah atau dhammah atau kasrah, tetapi digantikan dengan huruf waw di hujung perkataan atau alif atau ya. Kerana apa? Kerana perkataan-perkataan ini tidak menerima baris di hujungnya. Baiklah, bilakah perkataan-perkataan asmaul khamsah ni menerima huruf waw? Bilakah perkataan asmaul khamsah ini menerima huruf alif? Dan bilakah perkataan-perkataan asmaul khamsah ini menerima huruf ya? Kita tengok nota yang Ustazah ada buat. Al-asma'ul khamsatu, kata nama yang 5. Abun, fu, akhun, zu, hamu. Abun, kita letakkan waw di hujung perkataan apabila perkataan itu dalam keadaan rafa'. Apakah maksud rafa'? Rafa' itu maksudnya dhammah. Rafa' itu maksudnya dhammah. Bila perkataan tersebut, perkataan abun tidak boleh diletakkan dengan dhammah, maka kita gantikan waw di hujung perkataan. Kenapa letakkan waw? Sebab kaedah bahasa Arab meletakkan macam ni. Jadi kita mengikut kaedah bahasa Arab. Kemudian nasab. Apa maksud nasab? Nasab itu maksudnya perkataan itu berbaris fathah di hujung perkataan. Baiklah, aba tidak boleh dibariskan dengan fathah di hujung perkataan. Jadi kita letakkan alif. Kita letakkan alif sebagai ganti kepada fathah. Jar, maksudnya perkataan itu kasrah di hujung perkataan. Perkataan abi tidak boleh dikasrahkan. Maka letakkan ya di hujung perkataan. Jadi tak pernah kan? Kita tak pernah kan baca abu, aba'a, abi. Jadi perkataan ni memang kita baca abu, aba, abi. Maksudnya di sini bila rafa' abun ni, bila rafa' kita letakkan waw. Waw sebagai ganti kepada dhammah. Bila nasab kita letakkan alif sebagai ganti kepada fathah. Bila jar kita letakkan ya sebagai ganti kepada kasrah. Sebab dalam kaedah bahasa Arab tak pernah pun kita jumpa bacaan abu, aba'a, abi. Baiklah. Ini abun. Begitu juga fu. Fu maksudnya mulut. Fu kita tidak boleh letakkan dhammah di hujung. Kita tidak boleh letakkan dhammah di hujung. Kalau letakkan dhammah di hujung, maka dia akan berbunyi fu. Kaedah tidak mengajarkan begitu. Okey, jadi perkataan fu bila dalam keadaan rafa', maksudnya bila dalam keadaan perlu diletakkan dengan dhammah. Rafa' ni maksudnya dhammah. Bila dalam keadaan perlu diletakkan dhammah, maka kita gantikan dhammah itu kepada waw. Waw, sebab apa letakkan waw? Sebab fu ni baris dhammah, jadi sesuailah bacaan dia fu. Kemudian apabila perkataan itu dalam keadaan nasab, maksudnya perkataan itu kita perlu bariskan dengan fathah, maka fa tidak boleh dibariskan dengan fathah. Takkan nak baca fa'a kan? Jadi letakkan alif untuk disesuaikan dengan baris sebelumnya iaitu fa.
Kemudian apabila sesuatu perkataan itu perlu dikasrahkan dan apabila perkataan tersebut tak boleh dikasrahkan, kita gantikan dengan huruf ya. Fi, letakkan huruf ya untuk nak sesuaikan dengan baris kasrah sebelum. Maka jadilah fu, fa dan fi. Kalau letak juga dhammah bunyilah fu, fa, fi. Jadi itu adalah salah. Kaedah bahasa Arab tidak mengajarkan seperti itu. Kaedah bahasa Arab mengatakan bahawa kata nama yang 5 ini kalau perlu diletakkan dhammah, gantikan dengan waw. Kalau perlu diletakkan fathah, gantikan fathah itu dengan alif. Kalau perlu diletakkan kasrah, gantikan kasrah itu dengan huruf ya. Bila perlu digantikan dengan waw, alif dan ya pada isim-isim yang 5. Sebabnya isim yang 5 ni tak menerima baris dhammah atau fathah atau ya di hujung perkataan. Baiklah, kita tengok pula akhun. Akhun, bila perkataan akhun itu perlu diletakkan baris dhammah, rafa' tu maksudnya baris dhammah. Bila perlu diletakkan baris dhammah di hujung, maka kita gantikan dhammah itu dengan waw. Menjadi akhu. Takkan kita nak baca akhun. Tak ada pun kaedah bahasa Arab bunyi akhun kan. Kaedah bahasa Arab bunyi akhu. Jadi kita letakkan dhammah untuk digantikan dengan waw ini. Dan apabila perkataan akhun itu perlu dikasrah, perlu difathahkan, nasab tu maksudnya fathah, perlu difathahkan pada hujung perkataan, maka kita gantikan fathah itu dengan alif. Akha. Takkan nak baca akho'a. Jadi gantikan dengan alif. Kenapa gantikan dengan alif? Kaedah cakap macam tu. Dan apabila perkataan akhun itu perlu dikasrahkan, jar maksudnya kasrah, maka gantikan dengan huruf ya menjadi akhi. Akhi. Letakkan huruf ya untuk nak disesuaikan dengan kasrah. Begitu juga pada zu. Zu, bila perkataan itu perlu didhammahkan, rafa', maka kita gantikan dhammah itu dengan waw. Macam tu juga, bila perkataan tersebut perlu difathahkan atau nasab, maka kita gantikan dengan alif. Dan apabila perkataan itu perlu dikasrahkan atau jar, maka kita gantikan dengan ya. Begitu juga hamu. Bila perkataan itu perlu didhammahkan atau rafa', maka kita gantikan dengan waw. Bila perkataan itu nasab, maksudnya perlu difathahkan di hujung, kita gantikan dengan alif. Dan bila perkataan itu perlu dikasrahkan di hujung, maka kita gantikan dengan huruf ya. Bilakah kita perlu gantikan dhammah dengan waw, fathah dengan alif, kasrah dengan ya? Pada 5 perkataan ini sahaja. Abun, fu, akhun, zu dan hamu. Pada perkataan ataupun pada isim-isim yang lain, kita boleh letakkan baris di hujung. Contoh isim apa? Okey, kita tengok Contoh dia sayyarotun. Apa maksud sayyarotun? Sayyarotun adalah kereta. Sayyarotun kita boleh letakkan dhammah di hujung. Kita juga boleh letakkan fathah di hujung. Sayyaratan. Kita juga boleh letakkan kasrah di hujung. Sayyaratin. Kenapakah perkataan sayyarotun boleh dibaca dengan dhammah? Sayyaratun boleh dibaca dengan fathah, sayyaratan boleh dibaca dengan kasrah, sayyaratin. Kenapa? Kerana perkataan sayyaratun itu bukanlah al-asmaul khamsah, bukanlah kata nama yang 5. Jadi boleh dibaca dengan dhammah, boleh diletakkan fathah di hujung, boleh diletakkan kasrah di hujung. Tetapi apabila kata nama itu adalah kata nama yang 5, iaitu abun, fu, akhun, zu dan hamu, maka apabila perlu letak dhammah, gantikan dengan apa? Gantikan dengan waw. Kalau perkataan itu perlu diletakkan fathah, gantikan fathah dengan apa? Dengan alif.
Dan bila perkataan itu perlu dikasrahkan, gantikan kasrah dengan apa? Dengan ya. Okey, ini special sikit. Dia hanya melibatkan al-asma'ul khamsah ataupun kata nama yang 5. Baiklah. Kita baca keterangan di bawah. Ustazah ambil satu je keterangan iaitu abun, tapi kaedah dia sama lah. Kaedahnya yang di bawah ni terpakai untuk semua 5 kata nama ni. Baiklah, kita tengok yang pertama, abun. Abu. Diletakkan waw di hujung. Bila perkataan abu diletakkan waw di hujung, maksudnya perkataan ini dalam keadaan rafa'. Apa maksud rafa'? Rafa' itu maksudnya perkataan itu sepatutnya berbaris dhammah di hujung. Di huruf yang paling hujung sepatutnya berbaris dengan dhammah. Jadi perkataan abu ini tidak boleh dibariskan dengan dhammah. Abu, waw itu tidak boleh dibariskan dengan dhammah sebab tak ada kaedah Arab baca dengan abu. Tak pernah baca abu. Jadi kita gantikan dengan huruf waw. Maka jadilah abu. Contohnya, Ja'a abul istiqlali. Ja'a abul istiqlali. Ja'a adalah fi'il. Abu adalah fa'il. Ja'a adalah fi'il. Apa maksud fi'il? Fi'il itu maksudnya perbuatan. Abu adalah fa'il. Apa maksud fa'il? Fa'il itu adalah orang yang melakukan perbuatan. Terjemahannya, Ja'a telah datang abul istiqlali, bapa kemerdekaan. Jadi abu itu, bapa itu telah melakukan perbuatan datang. Maka orang yang melakukan perbuatan dipanggil fa'il. Bila kedudukan perkataan itu sebagai fa'il dalam bahasa Arab, maka kita kena letakkan dhammah di hujung perkataan. Baiklah, kita ulang semula. Ja'a abul istiqlali. Ja'a adalah fi'il, ataupun di dalam bahasa Melayunya, fi'il itu maksudnya perbuatan. Ja'a telah datang. Abu kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il di dalam bahasa Melayu maksudnya orang yang melakukan perbuatan. Telah datang, Ja'a telah datang abul istiqlali, bapa kemerdekaan. Telah datang bapa kemerdekaan. Abu adalah fa'il, orang yang melakukan perbuatan. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh bapa? Perbuatannya adalah dia dah datang. Mengikut kaedah bahasa Arab, apabila sesuatu kata nama itu menjadi fa'il ataupun orang yang melakukan perbuatan, maka dia mestilah dibariskan dengan hujung perkataannya mesti dibariskan dengan dhammah. Tetapi apabila perkataan itu tidak boleh dibariskan dengan dhammah, maka letakkan waw. Jadi abu. Okey, harap kamu boleh faham dah. Bilakah perkataan abu ini kita letakkan waw? Kita letakkan waw bila keadaan dia fa'il. Fa'il itu apa? Orang yang melakukan perbuatan. Fa'il itu terletak selepas perkataan fi'il. Fi'il perbuatan, fa'il orang yang melakukan perbuatan. Seterusnya kita tengok pula pada perkataan yang kedua iaitu aba. Aba berakhir dengan huruf alif di hujung. Baiklah, aba ini keadaannya adalah nasab. Apa maksud nasab? Nasab itu maksudnya perkataan itu sepatutnya berbaris fathah di akhirnya. Tetapi jika perkataan itu tidak boleh dibariskan dengan fathah, maka digantikan dengan huruf alif. Jadi kamu pernah tak dengar dalam sebutan bahasa Arab bunyi aba'a? Tak pernah kan bunyi aba'a? Selalunya bunyi aba. Jadi maksudnya perkataan aba ini tidak boleh diletakkan fathah di hujung. Tak boleh letakkan bunyi aba'a. Bunyi aba. Maka kita letakkan dengan alif sahaja. Baiklah. Bilakah perkataan aba itu diletakkan alif?
Okey, kita tengok kaedah. Kita tengok contoh ni. Ra'aitu abal istiqlali. Ra'aitu abal istiqlali. Ra'aitu maksudnya saya melihat. Ra'aitu saya melihat. Ra'a adalah melihat, ataupun dalam bahasa Arabnya ra'a adalah fi'il, kata kerja. Melihat kan kata kerja. Tu maksudnya saya. Saya adalah fa'il. Fa'il ni maksudnya orang yang melakukan perbuatan. Ra'a maksudnya melihat. Tu saya. Jadi kita terjemahkan terbalik. Saya melihat. Kalau dalam bahasa Arab, terjemah sebiji-sebiji bahasa Arab, dia bunyi melihat saya. Jadi terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, saya melihat. Baiklah, saya melihat. Saya melihat apa? Abal istiqlali. Aba adalah maf'ulun bih. Aba kedudukannya adalah maf'ulun bih. Apakah maksud maf'ulun bih? Maf'ulun bih itu maksudnya benda apa yang dilihat, benda apa yang dibuat. Itu maksud maf'ulun bih. Kalau contoh dalam bahasa Melayu, saya makan. Okey, saya makan. Saya adalah fa'il, orang yang melakukan perbuatan. Makan adalah fi'il, perbuatan yang dibuat. Okey, jadi apa maf'ulun bih? Maf'ulun bih tu contoh saya makan nasi. Nasi itu adalah maf'ulun bih. Benda apa yang dibuat? Saya menyapu sampah. Saya fi'il, menyapu saya fa'il, orang yang melakukan perbuatan. Menyapu fi'il, maksudnya kata kerja, benda apa yang dia buat. Sampah itu, dia sapu apa? Okey, sampah itu adalah maf'ulun bih, maksudnya benda apa yang dia sapu, ataupun benda apa yang dia makan, itu maf'ulun bih. Jadi ra'aitu, saya melihat. Benda apa yang dilihat? Aba, benda yang dilihat itu adalah maf'ulun bih. Okay, dalam bahasa Arab, benda yang dilihat itu ataupun benda yang dilakukan itu adalah maf'ulun bih. Maka bila aba ini kedudukannya sebagai maf'ulun bih, maka kita letakkan alif sebagai ganti kepada fathah. Ikut kaedah, perkataan yang menjadi maf'ulun bih mesti diletakkan fathah di hujung. Tetapi dalam kes aba tak boleh diletakkan fathah, maka kita gantikan alif. Kita gantikan dengan alif. Kita lihat perkataan yang ketiga, iaitu abi. Abi berakhir dengan huruf ya di hujung. Dan abi ini dalam keadaan jar. Apakah maksud jar? Jar itu maksudnya perkataan itu berbaris kasrah di akhirnya. Baiklah, kalau kamu jumpa dalam buku kamu, jar. Apa maksud jar? Jar itu istilah kepada perkataan itu berbaris kasrah di hujung. Tetapi jika perkataan itu kita tak boleh nak bariskan dengan kasrah, maka kita gantikan dengan huruf ya. Baiklah, kita tengok contoh di bawah. Marartu bi abi al-istiqlali. Marartu bi abi al-istiqlali. Marartu maksudnya saya lalu berhampiran. Saya lalu berhampiran. Bi abi, bapa. Bi abi dengan bapa, saya berlalu berhampiran dengan bapa. Al-istiqlali, kemerdekaan. Marartu, saya lalu. Marar adalah fi'il, maksudnya lalu. Apa maksud fi'il? Fi'il adalah kata kerja. Fi'il di tempat yang pertama. Tu adalah saya. Marar, lalu. Tu, saya. Kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, kita terbalikkan. Jadi, saya lalu. Tu adalah fa'il. Apa maksud fa'il? Fa'il adalah orang yang melakukan perbuatan. Siapakah yang melakukan perbuatan lalu? Saya. Kemudian ba. Ba adalah huruf jar. Baiklah, kalau kamu dah belajar sebelum ni, huruf jar antaranya adalah min, ila, an, ala, fi, rubba, al-kafu, al-lamu, dan ada lagi yang lain. Huruf jar ni, apa fungsinya?
huruf jar ni bila ada perkataan-perkataan selepasnya, maka perkataan itu akan dibariskan dengan kasrah di hujung. Bila ada perkataan-perkataan selepas daripada huruf jar, maka perkataan itu akan dibariskan dengan kasrah di hujung. Tetapi dalam situasi abi perkataannya tak menerima kasrah, maka kita gantikan dengan huruf ya. Majrur biharfil jar maksudnya digantikan dengan huruf ya kerana dia duduk selepas huruf jar. Majrur tu maksudnya digantikan dengan huruf ya kerana duduk selepas huruf jar. Jadi apa-apa perkataan yang datang selepas huruf jar, maka dia akan dikasrahkan di hujung perkataan tersebut. Tetapi jika perkataan tersebut tidak boleh dikasrahkan, maka kita gantikan dengan ya. Baiklah, saya ulangi sekali lagi. 5 perkataan ini al-asma'ul khamsah, isim-isim atau kata nama yang 5, iaitu abun, fu, akhun, zu dan hamu. Ketika rofa' ini maksudnya perkataan itu di akhirnya berbaris dhammah. Tetapi dalam situasi al-asma'ul khamsah, kata nama yang 5 ini, kita gantikan dhammah itu kepada waw. Nasab maksudnya perkataan itu dalam keadaan baris akhirnya fathah. Tapi dalam situasi al-asma'ul khamsah ini, kita gantikan fathah itu kepada alif. Dan jar maksudnya perkataan itu di akhirnya adalah kasrah. Tetapi dalam al-asma'ul khamsah, kata nama yang 5 ini, kita gantikan kasrah itu kepada huruf ya.